Bukanlah satu rahsia lagi bahawa DAP sudah menguasai ekonomi Malaysia. Sekarang ini, mereka mahu menguasai politik tanah air. Sudah menjadi rahsia terbuka bahawa DAP sebagai ketua kepada Pakatan Harapan telah pun menyusun strategi mereka, iaitu memecah belahkan orang Melayu dan menyatukan orang Cina. Sedar atau tidak, strategi mereka ini mirip strategi yang digunakan oleh penjajah British dahulu, iaitu pecah dan perintah. Setiap kaum diasingkan daripada kaum yang lain. Melayu ditetapkan di luar bandar dan bekerja sebagai petani atau nelayan. Cina ditetapkan di kawasan bandar dan bekerja sebagai peniaga. India ditetapkan di kawasan ladang-ladang dan bekerja sebagai buruh. Strategi pecah dan perintah ini telah mengeruhkan perpaduan masyarakat dan memudahkan proses penjajahan pihak British. Ini adalah kerana pihak British dapat mengelakkan dan menyekat sebarang usaha penyatuan yang akan mengakibatkan penentangan terhadap penjajahan. Dan pada hari ini pula, DAP sedang melaksanakan strategi yang sama digunakan oleh penjajah British. Namun, strategi pecah dan perintah versi DAP ini tertumpu kepada orang Melayu sahaja. Ini adalah kerana DAP menyedari bahawa orang Melayu memegang kuasa mengundi terbesar di Malaysia. Dan jikalau orang Melayu bersatu di bawah satu parti politik, mustahil DAP dapat merealisasikan hasrat mereka untuk menguasai Malaysia. DAP telah memecahkan Melayu dengan mempergunakan PAS dan PKR di dalam Pakatan Rakyat. DAP menyebarkan fahaman komunis dan hak kesamarataan Malaysia kepada orang Melayu PKR dan PAS, serta menggunakan medium seperti sekolah demokrasi dan DAPSI bagi mengasuh fahaman liberal dan penghapusan hak Bumiputera kepada anak muda. Kesannya, ramailah anak-anak Melayu telah terpengaruh dengan dakwah DAP, walaupun mereka ini hasil didikan UiTM, Kerajaan Mara, sekolah berasrama penuh serta program-program Bumiputera yang lain. Tindakan mereka ini tidak kurang seperti kacang melupakan kulit. Kemudiannya, DAP menggunakan pribumi. Kit Siang tahu bahawa dendam kesumat Mahathir terhadap Najib boleh dipergunakan bagi mengawal pribumi dan memecahkan lagi orang Melayu. 所以我同大家講今日四個字：此麻殺之。簡單啲，麻殺之。我哋利用馬哈爹嚟懟冧隻雞，麻殺。 Seterusnya, DAP menggunakan Bersih 5 dengan menarik penyertaan parti pribumi untuk menjatuhkan pimpinan Melayu sedia ada. Sedar atau tidak, komposisi Bersih 5 ini terdiri daripada 90% orang Cina DAP yang bertopengkan pakaian kuning. Kesannya, makin berpecahlah Melayu. Mahathir yang sudah mempunyai dendam ke tahap membakar diri terhadap Najib tidak endahkan lagi soal mempertahankan penguasaan Melayu Islam di negara ini. Sanggup diperguna DAP bagi menjatuhkan Najib. Kini, terdapat 5 buah parti politik Melayu: UMNO, PAS, Amanah, PKR dan Pribumi. Undi orang Melayu akan berpecah kepada 5 dan secara tidak langsung menghadiahkan kuasa undi terbesar kepada orang Cina DAP. Jelas majoriti orang Cina hanya akan mengundi DAP. Walaupun DAP mempunyai skandal-skandal raksasa seperti skandal banglo Taman Manggis 70 juta ringgit Malaysia, skandal kertas kajian terowong dasar laut 305 juta ringgit Malaysia dan skandal rumah mampu bilik Bapa Adun Lim Siew Kim. Hal ini kerana tidak kiralah berapa bilion pun DAP songlap, orang Cina akan tetap menyokong parti itu kerana ia bermatlamatkan penghapusan hak Melayu. Hal ini kerana apabila hak sama rata tercapai, orang Cina DAP akan mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup untuk membolot segala kekayaan di bumi Malaysia ini. Lihat saja sekarang pada Pulau Pinang yang di bawah kuasa kerajaan negeri DAP, peniaga-peniaga Melayu ditindas dan dihalang untuk mencari rezeki, tanah-tanah Melayu dirampas, diskon hartanah Bumiputera di Selangor ditarik. Ini belum lagi mereka mengawal kerajaan pusat. Melalui kemenangan Pakatan Harapan yang mereka kawal, maklumat ini semua akan menjadi kenyataan. Jadi, bayangkanlah apa nasib yang menanti orang Melayu jika DAP menguasai Malaysia seperti mana pihak British menguasai Malaysia. Fikirkanlah berapa ratus tahun kita memperjuangkan kemerdekaan daripada British. Mungkinkah kita perlu memperjuangkan kemerdekaan daripada DAP pada satu hari nanti? Orang Melayu tidak punya masa lagi.